warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zamil Azhar, nombor metrik 258755. Pada hari ini saya ingin buat pembentangan bagi tugas individu pembangunan organisasi. Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf kepada pensyarah saya, Profesor Madya Dr. Rahmati Zakaria, disebabkan video pembentangan saya ini agak tidak formal. Saya hanya menggunakan telefon bimbit semata-mata. Ada masalah teknikal yang berlaku. Saya tak dapat, saya merancang ingin buat pembentangan melalui Zoom meeting, tapi saya punya laptop saya membuat masalah lah. Jadi saya terpaksa buat manual macam ni. Saya harap Prof maafkan saya dan dapat menerima pembentangan saya kali inilah. Jadi saya akan teruskan dengan slide pembentangan saya. Jadi ini adalah slide pembentangan saya. Macam yang saya cakap tadi lah, ini adalah untuk pembentangan tugas individu pembangunan organisasi. Pada saya punya topik saya yang saya ambil, tajuknya adalah pengurusan kepelbagaian dan organisasi lah. Jadi daripada segi pengenalannya, kepelbagaian ni, kepelbagaian tenaga kerja yang difokuskan dalam saya punya tugas individu ni. Dia punya definisi secara amnya adalah wujudnya ramai orang berlainan latar belakang ataupun sosial budaya. So, dari aspek pengurusan kepelbagaian pula, dia melibatkan tadbir urus seluruh tenaga kerja dalam sesebuah organisasi. Mana kata daripada tingkat atasan hinggalah ke bawah, tapi memfokuskan dari segi aspek pengurusan semata-mata. Jadi dari segi definisinya, oleh Azlina 2015, globalisasi ekonomi menyumbang kepada trend kepelbagaian. Dia membuka ruang untuk pekerjaan lebih baik dan juga organisasi yang berdaya saing. So, promosi kepelbagaian tenaga kerja menarik lebih ramai yang berkebolehan. So, daripada segi pengenalan ni adalah secara amnya sajalah. So, saya nak menunjukkan apa itu kepelbagaian tenaga kerja dan juga pengurusan kepelbagaian. Okey, bagi yang kedua saya punya slide pembentangan adalah berkenaan sejarah pengurusan kepelbagaian dalam organisasi. Pada tahun 1980, konsep kepelbagaian dimulakan di Amerika Utara, seterusnya berkembang. Jadi Presiden Amerika Syarikat pada waktu itu mewujudkan kepelbagaian punya konsep ni bagi kesamaratan dia punya tenaga kerja lah. So, Taylor Cobb mengelaskan 3 jenis organisasi yang memfokuskan kepelbagaian. Yang pertamanya adalah organisasi jenis monolitik, iaitu tenaga kerja yang berlainan budaya pada organisasi tersebut pada kadar minimum, maknanya kata pada kadar yang paling rendah sekali. Manakala yang keduanya adalah organisasi bersifat majmuk, di mana tenaga kerja yang mempunyai pelbagai latar belakang ni dia lebih ramai. Pada satu organisasi tu lebih banyak tenaga kerja yang berlainan daripada segala aspek lah. Dan manakala yang ketiga adalah organisasi pelbagai budaya. So, organisasi yang ini pula dia lebih fokus kepada perbezaan identiti tenaga kerja mereka tu lah. Itu secara ringkasnya. So, yang ketiganya saya fokuskan kepada saya punya tugasan adalah amalan terbaik pengurusan kepelbagaian. So, ada tiga amalan yang saya fokuskan. Yang pertama ialah komitmen pengurusan atasan, di mana pengurusan atasan ni tadi melaksanakan dasar organisasi dengan baik dan sama rata. Dan yang keduanya, membezakan antara kepelbagaian dan tindakan afirmatif. So, menggalakkan lebih ramai pekerja dan organisasi. Mana kata tak kira budaya, tak kira apa sekalipun latar belakang, wujudkan bersama-sama segalanya, buat segala-galanya mana kata pelbagai lah, mana bersama-sama dalam segala aspek itu tadi. Dan yang ketiganya, wujudkan platform komunikasi berkesan. Yang kita tahulah dalam organisasi, komunikasi adalah perkara yang sangat penting. Ini akan menjadikan sama ada dasar tadi tu ataupun apa-apa yang nak buat dalam organisasi sekalipun, jika komunikasi itu tak baik, mana kata tak akan dapat dia punya hasil yang terbaik lah. So, komunikasi ni ialah untuk mendekatkan ruang antara pengurusan atasan dengan pekerja bawahan
seperti pelibatan dalam penyelesaian suatu masalah. Mana kata tadi orang atas tu tak bolehlah selesaikan semuanya daripada pengusaha atasan semata-mata. Jadi bagi ruang kepada pekerja bawahan ni untuk menyumbang. Okey. Yang keempat saya highlightkan dalam saya punya tugasan adalah cabaran dalam menguruskan kepelbagaian. So ada tiga cabaran utama dalam cerita kepelbagaian ni lah. Yang pertamanya bila membabitkan ramai latar belakang, mana kata sebagai contohlah kalau organisasi di Malaysia ni kita seperti mana tahu kita ada 3 kaum. Mana kaum Cina, Melayu dan India. Jadi ketiga-tiga ni mempunyai lain-lain punya orang kata cara kerja nilai-nilai individu semata-mata lah. Jadi perebutan daripada segi untuk memberi jawatan tu akan berlakulah konflik. Mana kata bila sebagai contoh yang saya ambil 3 kaum tadi, kalau kita kata organisasi tu bagi kepada kaum India, 2 kaum lain akan rasa macam tak sedap lah. Mana itulah konflik yang pertama. Yang keduanya pengurusan populasi yang pelbagai. Jadi cara komunikasi yang berbeza mengikut budaya, latar belakang ataupun bangsa tenaga kerja. So yang seperti mana contoh saya bagi tadi, kita ambil sebagai di Malaysia ni sudah tentunya kita akan mempunyai 3 kaum. So 3 kaum yang pelbagai ni dia mempunyai pelbagai perkara, memang berbeza lah. Maknanya budaya berbeza dan semuanya akan berbeza mengikut kaum masing-masing. Okey, yang ketiganya wujud kumpulan dominan dan golongan terpinggir. Yang terpinggir secara berdiam diri, mana kata yang dominan akan menonjol. So ada strategi yang saya fokuskan dalam saya punya tugasan bagi mencapai kepelbagaian. Yang pertamanya adalah wujud peraturan formal untuk berlaku adil. Mana kata undang-undang dan sesebuah organisasi itu amat penting lah untuk mengawal daripada segi segala konflik ya, untuk mencapai kepelbagaian ni. Mana kata bila ramai pekerja lain latar budaya, pastinya akan wujudlah pelbagai masalah. Jadi dengan adanya peraturan, benda tu akan dapat dikekang lah. So campur tangan secara langsung untuk pastikan tenaga kerja seimbang dan agih ganjaran secara adil. Manakala yang ketiga, sentiasa membuat transformasi organisasi bagi jangka masa pendek dan jangka masa panjang. So amat penting organisasi daripada pihak pengurusan ni memainkan peranan untuk mencapai kepelbagaian tadi. Makna kata, saya kata topik ni mudah je. Kepelbagaian ni bermaksud pelbagai latar belakang, pelbagai budaya. Jadi bagaimana pihak pengurusan tu nak tackle tadi dia punya tenaga kerja untuk memenuhi mereka punya kehendak masing-masing. Okey. Kesimpulan daripada assignment saya ni tadi, saya punya tugasan, persekitaran tempat kerja berubah mengikut kepelbagaian organisasi sama ada positif ataupun negatif. Macam saya cakap tadi, kita ambil fokus mudahnya organisasi di Malaysia. Ada 3 kaum, ada 3 bangsa, ada 3 kehendak yang berbeza. Setiap kaum ni mempunyai kriteria masing-masing. Jadi dengan kepelbagaian ni, jika tak harmoni, mana persekitaran tempat kerja tu akan tak harmoni lah, akan penuh dengan negatif semata-mata. Manakala jika sebaliknya akan jadi lebih positif. So kepelbagaian ni sendiri memberi impak kebaikan yang tinggi kepada organisasi sebenarnya. Sebab yalah bila pekerja tu berbilang mangsa, berbilang kriteria, macam-macam diorang mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin bukan membezakan sebagai kaum, tapi bila tenaga kerja tu pelbagai, mana pelbagailah kelebihan-kelebihan bagi organisasi itu sendiri. Mungkin ada yang pakar bidang IT, pakar daripada segi teknikal lah, macam itulah sebagai contohnya. So sebenarnya pengurusan kepelbagaian ini mempunyai proses jangka masa panjang. Dia tak ada jangka masa pendek. Tak mungkin akan jadi dalam masa pendek. Sebab ni adalah benda yang akan berubah dari masa ke semasa mengikut arus pemodenan pun ada menjadi jadi kesannya lah. So manfaatkan kepelbagaian tenaga kerja dan organisasi untuk kejayaan peringkat global. So organisasi itu sendiri fikirkan strategi yang terbaik. Jika dapat solusi yang terbaik menggunakan kepelbagaian dan organisasi mereka tu, sudah pasti saya boleh memberi jaminan organisasi itu akan berjaya saing dengan dan terus maju, disebabkan mereka mempunyai pelbagai tenaga kerja yang baiklah. So komunikasi sangat penting daripada segi pengurusan untuk menjadikan kepelbagaian ini secara harmoni, secara yang terbaik lah.
Jadi itu saja daripada saya punya pembentangan tugasan. Sekali lagi saya memohon maaf kepada Prof. Sebab pembentangan saya ini mungkin agak saya cakap tak formal lah, sebab saya hanya mampu menggunakan saya punya telefon bimbit semata-mata. Untuk saya buat hal bila saya nak buat Zoom meeting. So itu sedikit daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.